So question number 4, find the solution for the inequalities. Bila kita ada inequality simple macam ni, okay, ni dikatakan simple. Saya pilih soalan for B Tak apalah, saya tunjuk dulu lah for A. Okay, so for this question, we have 4 minus 2x less than equals to 12. So first kali, bawa semua ke satu side. 4 minus 2x minus 12 less than equals to 0. So negative 2x minus 8 less than equals to 0. Negative 2x less than equals to 8. X less than equals to sekejap. Negatif. Okay, so dekat sini. Okay, saya ada satu benda nak beritahu. Okay, bila kita buat dekat sini, kita dah dapat macam ni kan? Kena alert dekat sini. X kita is negative. So, kita jangan simply bawa X. Sekejap. X less than equals to 8 over negative 2. X less than equals to negative 4. Ini salah. Sebab negatif ni belongs to X. Okay, so kita tak boleh simply bawa negatif tu dengan 2 ke sebelah sana. No. So, apa yang kita akan buat adalah, bila kita nak buat, nak selesaikan, kita akan biarkan asal dia macam ni. Negative X less than equals to 8 over 2. So, negative X less than equals to 4. Tapi, kita tak nak ada X kan. So, untuk eliminate X dekat sebelah kiri, kita akan darab both side with negative 1. So, bila kita darabkan negative X dengan negative 1, jadi X. So, bila kita darab 4 dengan negative 1, jadi negative 4. So, sign akan berubah dekat sini. Okay, so remember dekat sini, negative belongs to X. So, untuk jadikan X positif, change sign. Okay, so kena hati-hati dekat sini. Okay, lepas tu untuk tulis jawapan final answer, kita ada dalam bentuk dua form. First kali adalah dalam bentuk interval. Okay, sekarang kita tengok X greater equals to negative 4. So, negative 4 paling dikiranya the minimum value is negative 4. The maximum value is apa dia? Nombor paling besar yang kita boleh dapat untuk X. Apa dia? Infinity. Infinity. Okay, so negative 4 to infinity. Negative 4 kita ada square bracket sebab kita ada equal. Then for infinity or negative infinity, always round bracket macam tu. Bracket biasa sahaja. Ini kita panggil dia dalam bentuk, dalam bentuk interval. Kita juga boleh tulis jawapan kita dalam bentuk solution set. So, solution set tulis macam mana? Okay, curly bracket tu. Lepas tu X double dot. X greater equals to negative 4. Ini dalam bentuk solution set. Okay, so tengok dulu. Kita tengok pada soalan. Soalan minta dalam interval ke solution set? So, kalau tengok pada soalan kita, find the solution of the following inequalities. Dia tak statekan pun, dia tak bagi tahu pun dia nak dalam bentuk interval or solution set. So kita boleh pilih either one, kita nak buat jawapan dalam bentuk apa. Macam tu. Okay, so pilihlah either one jawapan. Tapi yang paling penting jawapan kena betul lah, tak kisah buat apa-apa. Okay, so untuk question 4A, itu je lah yang paling penting sekali. Dekat X tu kalau ada negatif, nak hilangkan negatif, kena tukar sign dia daripada less than equal kepada greater equal. Okay. So, done for question 4A. Question 4B, we have 3x square minus 6x minus 5 greater than 0. Okay, so untuk soalan ni, dia dah tolong korang pun. Dia dah jadikan cantik dah pun dia punya kuadratik. 3x square minus 6x minus 5 greater 0. Okay, so dah jadi kuadratik yang cantik dan dia punya right hand side pun dah ada 0. So, kita akan factorize. Macam biasalah, factorize tekan calculator. Okay, so cuba tekan calculator. Bagi tahu saya dapat nombor cantik ke tak cantik? Bagi tekan calculator tengok. Cantik tak nombor dia? X dia. Tak cantik kan? Okay, sepatutnya akan dapat X. Ni jangan tulis Jangan tulis. X
saya tulis sama dengan terus lah. Okay, kita dapat X, bawah sikit. X equals to negative 0.33 and 2.633. Okay, bila dapat number tak cantik means not in integer, bukan integer. Not integer dan juga not fraction yang cantik. Fraction macam for example 14 over 5. Dia bukan dalam bentuk fraction. So bukan integer, bukan fraction. So kita tak boleh factorize macam biasa. Kita kena gunakan formula. Yes. Apa tu? Tu tekan. Okay, so gunakan formula X equals to, ini saya rasa saya dah tunjuk pada chapter 1. Okay, negative B plus minus square root B square minus 4 AC over 2A. Okay, so teruslah dapat jawapan macam tu. Nampak tak? Kita tak payah kira pun sebenarnya. Kita just tulis je dalam formula. Okay, this is the formula. X equals to negative B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. Okay, so dapat two values of X. X equals to negative 0.633 and 2.633. Okay, so untuk kuadratik, kita boleh selesaikan dengan cara yang paling mudah, iaitu menggunakan graphical method. Saya tulis bismillah. Okay, graphical method sebab kita ada kuadratik. Okay, so macam mana nak selesaikan? So tengok balik pada soalan asal. We have 3x square minus 6x minus 5. So kuadratik. Then kita lukis, kita sketch dia punya graph. Okay, graph senyum kan sebab x square kita adalah positif 3. Okay, then kita masukkan value x kita tadi. We have negative 0.633 and 2.633. Okay. Betul lagi pun saya rasa kebanyakan dah belajar dekat sekolah pun kan, kita just ulang balik. Then kita akan fokus kepada dia punya sign inequality. So we have positive. So bila positif, kita akan tengok kawasan positif, kawasan above x-axis. Okay, so this is our x-axis. So kawasan above x-axis. So this is the kawasan and this one. Okay, so bila dah buat macam ni, kita akan dapat jawapan. Okay, yang ni selalu orang ada masalah. Okay, kita tengok pada graf kita kan. Yang paling hujung adalah negative infinity. Yang paling hujung sebelah kiri. Yang paling hujung sebelah kanan is positive infinity. Lepas tu kita tengok pada kawasan kita yang ini, this one yang sebelah kiri. Kawasan ini adalah from negative infinity. Sebab paling hujung ni negatif kan. So paling hujung tu negative infinity sampai negative 0.633. Ini kawasan yang pertama. Then kawasan yang kedua, the second area, okay, itu adalah kawasan from 2.633. Tengok kawasan yang kita lorek merah tu. Sampai kawasan mana the maximum value is infinity. Macam tu. Okay, so kita ada dua area, ada dua jawapan yang perlu kita combinekan. So bila kita nak combine jawapan, kita akan sentiasa combine dengan tanda union. Okay, union untuk combine final answer. Sebab nanti kita akan tengok untuk next subtopic, tak kisahlah soalan tu intersection ataupun union, tapi final answer mesti kita buat jawapan dia dalam union untuk combine final answer. Ini dalam bentuk interval. So kita juga boleh tulis dalam bentuk solution set. So again, curly bracket, x, double dot. So x ini less than negative 0.633. Sebab apa? Sebab dia adalah kawasan yang ke belakang kan? Less than. Okay. Or, okay, ini pun sama juga. Untuk combine final answer, kena sentiasa or. Then again, x greater than 2.633. Okay, so done for question number 4B.
Ada masalah setakat ini? Okey tak? Kalau laju sangat tolong bagi tahu ya. Madam ada soalan. Okey. Untuk yang bracket tu kan negative infinity, Aha. negative 0.633. Yang Aha. bracket untuk negative 0.633 tu kena square bracket kan? Sebab soalan dia, oh tak payah. Kita dekat sini Okay, thank you for your question. Kita tengok dekat sini. Kita get back to the original question. Original question, sign kita macam ni. So kalau original question kita tak ada equal, so dekat sini pun tak payah equal lah. So dia round bracket lah, bukan square bracket. Dia macam tu. So Tapi, untuk yang A pun, kalau tak ada yang equal sign tu, bracket untuk negative 4 tu akan round jugalah. Yes, betul. Betul tu. Okay? Terima kasih. Okay. So again untuk kalau sign inequality dia greater ataupun less, dia hanya round bracket. Tapi kalau greater, equal ataupun less than equal, kita akan ambil square bracket. Tapi nanti ada certain, ni tengok daripada soalan kejap. Ini from question. Itu dah macam bentuk emoticon apa benda je tu. Macam emoticon yang tutup mata tu kan. Okay, tak apa. Okay, tapi nanti bila kita, as we go further in this chapter, kita akan jumpa satu case di mana where we have greater equal dengan less than equal, tapi kita tak guna square, kita guna round. Nanti kita akan tengok nantilah. Kalau mungkin hari Jumaat nanti kalau kita jumpa ataupun esok, macam tu. Okay, so ada certain case kita akan jadikan dia round juga. Okay, tak apa. Yang paling penting sekali, Tapi madam, mereka akan tolak markah kalau bracket tu salah. Yes, akan tolak markah sebab itu dah dikira sebagai final answer. Okay, faham. Terima kasih. Okay, so you have to be very careful. Tengok pada equal sign tu ada pada soalan. Okay? Okay, Ethan? Okay, faham madam. Terima kasih. Okay. Okay, so that is question number 4. Question number 5. Okay. Question number 5. Find the solution for the inequality x plus 4 less than x square plus x less than equals to 9. So, kalau kita ikut pada sini, kita ada two inequality yang kita combine kan. So, bila kita ada two inequality yang kita combine kan, kita akan pecahkan kepada dua bahagian. Okay, so the first one, okay, this is the question. Kita akan pecahkan kepada dua bahagian. The first one adalah x plus 4 less than x square plus x. And another one adalah x square plus x less than equals to 9. Okay, so nampak tak? Lalu dia ambil di bahagian depan tu. Macam kat sini. Then dia akan ambil the second bahagian. Dia akan pecah ke sini. Okay, lepas tu. Satu benda lagi, bila kita dah pecahkan dan it come from sama, saya kata question yang sama dalam statement yang sama, so kita akan connectkan kedua-dua bahagian ni dengan perkataan and. So bila kita gunakan perkataan and, dan kita akan gunakan intersection. Kejap, saya tulis kat, nanti kan tak faham pula. Okay, intersection. This one intersection, persilangan. So maksudnya dekat sini, first kali dia punya konsep dia adalah kita akan separate, pecahkan, separate ataupun pecahkan. Then kita akan solve each bahagian. Then kita akan combine balik answer dia. So this is the concept untuk selesaikan bahagian yang kita pecahkan ni. Okay, so kita buat bahagian left hand side dulu. So we have x plus 4 less than x square plus x. So bawa semua ke one side. Less than 0. So settlekan, kita akan dapat negative x square plus 4 less than 0. Kita tak nak, kalau boleh, kita tak nak ada negatif pada x square. Tak salah, tapi kita nak mudahkan kerja kita. We don't want any negatif pada kita punya square. So kita akan positifkan dia. So darabkan both side dengan negative 1. So x square minus 4. Sign dekat sini apa? X square minus 4 greater or less than?
Greater. Greater. Yes, very good. Thank you semua yang jawab. Okay, so bila tukar sign, tukar simbol positif kepada negatif, negatif kepada positif, inequality sign pun kena ubah. Okay, so we have a quadratic here, x square minus 4. So macam biasa, bila dapat quadratic, kita akan factorize. So x minus 4, x minus 4, sorry. X minus 2, x plus 2, greater than 0. So bila dapat macam ni, semasa kita punya critical value x, critical value tu adalah nilai x lah. X kita adalah 2 dan negative 2. So yang ini, yang kita akan masukkan dalam kita punya graph kita. Kita boleh selesaikan menggunakan graphical method. Okay, buat graph tadi, graph kuadratik. Graph kuadratik kita akan tengok pada this line. The line terakhir before kita factorize. Okay, the last line before we factorize. So, x positif maksudnya kuadratik senyum. Okay, so we have, alamak, sengit, sabar. Okay, our quadratic positive. So, we have negative 2 and 2 here. Lepas tu kita tengok balik, kita nak tengok kawasan positif ke negatif. Kita tengok dekat sini sign dia greater. So bila greater kawasan positif. So bila positif mesti kawasan above x axis. So which area? This one and this one. Okay. So answer dia kita nak tulis macam mana ni? From berapa? The minimum value here berapa? Negative infinity. Negative infinity. Negative infinity to negative 2. Intersect ke union? Ingat lagi tak saya cakap tadi? Kalau kita nak sambungkan, kita nak gabungkan jawapan. Union. Okay, so from 2 to infinity. Okay, ini baru the first part tau. Baru bahagian pertama. Kita kena tengok yang bahagian kedua yang kita pecahkan tadi. X square plus x less than equals to 9. Baru kita tengok yang ini. So, kita selesaikan. So, x square plus x minus 9 less than equals to 0. So, kuadratik. So, bila kita buat kuadratik, tengok alamak tak cantik lah dia punya value. Kita dapat, kejap. Kita dapat x equals to negative 3.4541 and x equals to 2.541. So, nombor tak cantik. So, kita akan masukkan dalam formula. So, negative b plus minus square root b square minus 4ac over 2a1. Okay, so we have the critical number. Critical number ni tak ada benda pun. Tak tulis pun tak apa. Okay, sebab yang penting adalah kita nak nilai x yang kita dapat tu untuk kita masukkan dalam kita punya graph. Ingat, graphical method kita selesaikan untuk kuadratik. Okay, the easiest way to solve quadratic inequality. Okay, so kita tengok sebelum kita factorize, kuadratik kita adalah positif dan juga less than equal. Okay, so kita pun buat graph senyum, kuadratik yang senyum, smile tu. Okay, then the critical value is negative 3.541 and 2.541. Okay, now please alert with the inequality sign. Kita ada less than equal. So less than equal, negative. So bila negatif, kita akan ambil kawasan below x axis. Okay, ni kan x axis kan. So this one is x axis. So kawasan yang bawah x axis, this one. Okay, so boleh bagi tahu saya kawasan yang saya dah shapekan ini adalah between apa dan apa? Negative. Negative 3.541 to 4.41. Yes, 2.541. Okay, satu lagi soalan. Round bracket, square bracket. Square bracket. Square bracket. Square bracket. Yes, sebab apa square bracket? Sebab we have less than equal. Sebab ada ni nampak tak ni? Ada inequality sign tu kan? Less than equal. So ada equal mesti square bracket. Okay. So kita dah selesaikan bahagian pertama, dah selesaikan bahagian kedua. So
this part, okay, dah solvekan each bahagian. So now we want to combine the answer. So this is the crucial part untuk combinekan answer. Okay, kita akan buat satu number line. Saya nak buat number line kat mana eh? Saya buat number line dekat sini lah. Okay, bolehlah kat sini pun. Okay, oops. So this is the number line. So bila kita buat number line, kita akan ambil jawapan yang sini. Sini kita akan letak dia dalam number line dan sini kita letak dalam number line. So the first part adalah negative infinity to negative 2. So negative 2 here. 2 here. So saya combinekan, saya guna warna hijau lah untuk yang ini. So ini adalah negative 2 ke belakang. Okay, sebab dia less than kan? Sebab dia ke negative infinity. 2 to infinity. Okay, then make sure the green line mesti dalam satu line yang sama. Okay, so now kita akan masukkan yang kedua. Kita guna warna orange lah. Okay, so kita guna warna orange. Negative 3.541. So somewhere here, negative 3.541. And somewhere here, 2.541. 2.541. Okay. Apa ni? Okay, so tak apa. So, tengok warna orange. Negative 3.41. Okay, yang ni kena hati-hati sebab kawasan kita nak adalah between negative 3.41 dengan 2.541. So, dia akan jadi macam ni. Sini. Okay, betul ke yang saya lukis tu? Salah, bulat tu kena lorek. Yes, betul. Bulat tu kena colourkan. Sebab kita ada square bracket dan maksudnya nilai ni termasuk sekali. Okay, done. Okay, lepas tu kita tengok balik pada soalan kita. Okay, saya ke atas. Okay, ni lah part paling pentingnya. Bila kita dah combine, kita kena tengok. Kita dah combine, bila kita pecahkan dia, kita define dia sebagai N. So, bila N, kita intersection. So, bila intersection, that means kita akan cari kawasan yang ada intersect between these two line orange dan green. Okay, so kita akan cari intersection antara orange dan green. So, intersection dia adalah pada sini. Okay, sini. Mana lagi yang intersect? Dekat sini. Macam tu. So, maksudnya sekarang, jawapan kita akan ambil bahagian yang kita intersectkan tadi sahaja. So, final answer. Saya buat dalam interval dulu. So, final answer adalah between negative 3.541 and negative 2. Satu square, satu round. Or, union, salah. Union. Kan? Jawapan kan akan sentiasa union kan? Walaupun tak kisahlah soalan kita tadi kita dah define sebagai intersect. Tapi jawapan akan sentiasa union. So, union. So, 2 until 2.541 square bracket. Okay, so ini adalah untuk interval. Kalau kita nak tulis dalam solution set, saya tulis dua-dua solution. Kalau soalan tak minta, tulis satu sahaja. So, X is between tak muat. So, negative 3.541 less than equals to X less than negative 2 or 2 less than X less than equals 2.541. Okay, tutup. Okay, so itu jawapan dia. Okay, so sila tengok. Kalau tak faham boleh terus tanya sebelum kita tengok pada soalan. Saya rasa mungkin sempat lagi satu soalan je. Madam, yang number line tu kan, macam mana pilih value untuk tulis yang warna blue tu? Blue mana? The final answer ke? Tak, yang line tu. From the one yang I highlight warna yellow tu? Tak, yang below green colour line. Below green. Oh, this one. This one is from here lah. Oops, sorry. This one is from our ni lah. X tu. Faham tak? Kita buat satu-satu. Tapi yang kiranya nombor positif tu madam sengaja tulis sebab dia negatif tu. No.
no. Okay tak macam ni. Saya rasa dah confused ni sekejap. Okay, saya buat balik semula ni. Kita buat slowly. Okay, saya buat balik. Okay, sekarang ni bila kita buat number line, kita akan tengok the first answer kita dulu. Okay, this is the number line. So kita tengok number line pertama kita adalah negative infinity, negative 2, 2 to infinity. So kita akan buat, kita akan transfer this one kepada number line. So kita ada negative 2, negative infinity to negative 2. So dia ke belakang. Then kita ada 2 to infinity. Macam ni. Okay. So this is the first number line. The second number line, kita akan tengok pada the second answer yang kita pecahkan tadi. So negative 3.541 somewhere here. And another one is 2.541. Dan kawasan untuk second jawapan ini adalah negative 3.541 and 2.541. So itu sebab yang tadi kawan-kawan cakap kita kena colourkan dia sampai sini. Macam tu. Then bila jawapan dia kita kena ambil intersection sebab kita darahkan dia kepada n. Macam tu. Then hence the jawapan lah, the final answer. Okay ke Ethan, faham tak daripada number line tu? Faham madam, terima kasih. Okay, mungkin sebab tadi saya laju sangat kot. Kalau saya laju tolong bagi tahu Okay, orang lain okay tak? Okay. Okey, madam. Okay. Itu baru bahagian, sikit lagi. Itu baru bahagian apa ya? Inequalities kuadratik dan juga linear. Sekejap. Saya rasa saya tak nak tunjuk lagi rasional hari ni lah. Saya tunjuk esok lah kot. Sebab itu lagi kena berhati-hati sikit. Okay, sebab saya nak tunjukkan method dia macam panjang sikit. Tapi, kejap ya. Saya rasa okay kot. Okay, so saya rasa saya tunjuk sampai number 5 dulu boleh? Sebab lagi pun dah 11.18, saya takut nanti soalan number 5 tu dia ambil masa yang lama. Oops. Boleh tak? Tapi saya akan tinggalkan korang dengan soalan. Boleh. Okay. Okay, so hari ni kita baru buat linear dan kuadratik. Saya akan tinggalkan korang dengan soalan nombor 1 tu. Itu adalah soalan berkaitan linear, berkaitan kuadratik lah. Basically banyak kuadratik. Okay, so sila buat soalan 1A, B dan C. Okay, untuk kita refresh balik pasal kita punya quadratic inequalities. Then, esok kita akan tengok jawapan dia. Boleh? Boleh. Okay. Okay, thank you for your response. Okay, so again, arahan dia adalah sila buat soalan nombor 1 ABC dan kita akan discuss esok. So, esok kita akan fokus kepada rational inequality sahaja. Sebab dia rational inequalities ni dia tak boleh nak buat kalut-kalut sebab sekarang pun dah 11.20. Okay, sebab rational inequalities ni kita kena buat dalam keadaan tenang, pagi-pagi elok lah tu. Okay. So itu sahajalah untuk hari ni.